Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammadan as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa taqwa la'allakum tuflihun. Sahabat yang saya muliakan, dengan penuh kesedaran bahawa kita adalah manusia yang telah diberikan rahmat dan nikmat daripada pencipta itu, maka marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita atas rahmat dan nikmat itu, dan atas kesedaran yang kita sebut tadi, marilah kita memelihara rahmat dan nikmat itu dengan kita sentiasa membenarkan sifat syukur yang padanya ada nilai-nilai amalan yang perlu kita hidupkan. Kerana rata-rata manusia hari ini mereka menyatakan dengan lafaz lidah mereka, dengan penulisan mereka, kononnya mereka bersyukur atas rahmat dan nikmat, tetapi bukti daripadanya atau tuntutan daripada sifat syukur itu tidak dihidupkan dan tidak diamalkan. Jadi marilah kita insya-Allah, sebahagian yang kecil yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membenarkan sifat syukur tadi dengan kita sentiasa berjihad untuk menghidupkan amalan-amalan yang telah ditentu dan ditetapkan oleh Islam itu sendiri, dengan kita menghidupkan sunnah Rasulnya, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tengah hari ini saya nak mengajak untuk kita berfikir mengapa manusia ini jauh daripada jalan kemuliaan, dan lebih-lebih lagi kenapa kita yang kononnya beriman, yang kononnya mengaku Islam itu sebagai cara kehidupan kita, kita juga jauh daripada jalan kemuliaan dan jalan kebenaran, di mana silapnya. Pasal kita kena fikir tuan-tuan, kerana Allah memberi kita akal, ianya satu alat untuk memelihara akan kehidupan kita. Itu akal sebenarnya. Akal ialah untuk memastikan kita ini dalam keadaan yang mulia. Itu fungsi akal. Tapi hari ini walaupun manusia dia kata dia berakal, tapi akal tidak dapat menjadikan dia seorang yang mulia. Malahan kerana akal itulah manusia hari ini banyak menjadi hina, kerana tidak jadi sebagai pemelihara, tapi dia jadi sebagai perosok. Ini akal tu nak, ni kata. Jadi siapa yang memahami dia ada tanggungjawab ataupun keperluan akal tu sendiri, insya-Allah mereka akan berjaya. Tapi siapa yang tidak faham tentang fungsi akal tu, kita akan lihat makin lama makin jauh daripada kemuliaan dan jalan kebenaran. Kerana itu dia kata, akal ini ialah sesuatu yang memuliakan makhluk yang bernama manusia. Tapi hari ini kita lihat manusia tidaklah mulia, tapi kadang-kadang lebih hina daripada binatang itu sendiri. Bermula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kita berfikir kerana Al-Quran serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata petunjuk. Petunjuk itu mana? Panduan. Dan sekali lagi kita tanya, apa maksud panduan? Apa maksud petunjuk? Ini persoalan-persoalan yang hari ini manusia tak bangkit dah. Dia semua suka menyebutnya. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu panduan. Dia pun baca ayat Quran, hudan linnas, dia pun baca. Tapi apa sebenarnya pengertian petunjuk itu sendiri?
Adakah kita sudah memahaminya dan kita mengambilnya seperti mana yang kita faham, atau kita salah faham sehingga kita mengambilnya dalam keadaan tak benar, maka kita berhidup dalam keadaan sesat. Seperti kalau kita ambil satu perbandingan, apabila kita dapat satu jemputan kahwin misalnya, kita tak pernah pergi, kita duduk Kuala Lumpur, dia jemput kita kahwin kat Pulau Pinang. Tapi untuk menjaga kita ni supaya jangan sesat, dalam kad jemputan tu dia letak peta. Dia letak peta. Jadi bila kita tengok peta tu ialah panduan. Maka bila lihat peta tu, kita nak pergi ke rumah dia, selagi mana kita merujuk kepada peta itu, insya-Allah kita akan sampai ke rumah dia. Tapi kalau kita tak rujuk, maka kita yang tak pernah pergi Pulau Pinang atau jarang pergi Pulau Pinang dan tak tahu jalan ke rumah dia, pasti akan sesat. Maka kawan pun tanya, kenapa tak datang semalam? Bukan tak datang, Syekh, tapi Ana sesat jalan 1 hari sampai malam, tak jumpa rumah. Ana dah bagi peta kan? Allah, Ana tak ikut peta entah. Sedangkan peta itu panduan. Untuk menuju ke rumah dia. Jadi persoalannya sekarang ni, Al-Quran itu panduan. Untuk apa? Untuk menuju kepada keredaan Allah. Jadi kita ni yang nak sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kata carilah keredaan Allah, Allah kata ini dia peta untuk sampai kepada keredaan aku. Ini panduan yang akan membolehkan kamu sampai kepada jalan keredaan aku. Jadi kita ni bila kita rujuk pada panduannya, sudah tu pasti seperti mana peta nak sampai ke rumah kawan kita, rujuk Al-Quran akan sampailah kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita tinggal, maka akibatnya sesatlah. Tak dapatlah jalan kemuliaan, jalan kebenaran. Ini benda yang utama, sebab hari ini orang suka baca Quran, alhamdulillah. Tapi apa tujuan? Mari kita berfikir, kenapa susah sangat manusia untuk berada di atas jalan yang memuliakan mereka sendiri, bukan orang lain, diri sendiri. Tapi kenapa susah sangat? Pasal tadilah, pasal panduan tadi itu tidak diikuti. Akal tadi yang memelihara hidup kita, dia jadi perosok. Sebab apa? Dia tak ikut panduan, dia ikut benda yang tak kena-mengena dengan panduan untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesat barat lah. Bila sesat barat, punca dia pasal akal tadi. Akal tidak memelihara tadi. Akal bagi cerita, bawa kepada benda lain, tak apa, tak ikut pun tak apa. Kalau sesatkan kita tanya jalan, tak tanya juga. Jadi masalah gitu. Memang dalam Al-Quran pun dia sebut panduan. Bertanyalah kamu kepada ahlul yang zikir, ahlul yang ada ilmu dah. Itu panduan. Kalau kamu tak faham panduan ni, kamu tanyalah kepada orang yang faham. Baik, insya-Allah dengan kita letak matlamat kita pada hari ini itu, mari kita baca dulu ayat Quran. Pasal dia panduan yang kita nak ambil, dengannya insya-Allah akan memandu kita kepada jalan yang benar. Apa firman Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Shadaqallahul azim. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu, orang yang beriman, apa dia? Dinakum, agama kamu, cara hidup kamu, peraturan hidup kamu. Dan aku cukupkan bagi kamu akan nikmat aku. Jangan sekali-kali kamu takut, walaupun orang kata kalau kamu buat Islam tak makan, nanti tak berjaya, tak boleh dapat kerja. Sedangkan dalam ayat ni, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku dah cukupkan. Orang yang berpegang dengan cara hidup yang aku dah sempurnakan, aku yang mencukupkan bagi kamu nikmat. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai cara hidup kamu atau agama kamu. Baik, mari kita ambil panduan daripada ayat ini. Dan kalau kita rasa nak perjelaskan, kita ambil lagi panduan-panduan yang lain yang datang daripada Al-Quran dan juga datang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedua-dua ini adalah petunjuk yang Allah datangkan kepada manusia. Nabi petunjuk dia sebagai seorang rasul. Al-Quran wahyu sebagai kalam dia yang mulia dan suci yang akan menunjuk kita. Jadi dua benda ni dia sampai bila pun tak akan salah. Dia akan sentiasa benar. Sejak azali lagi diturunkan kepada manusia dan sampailah berlakunya kiamat.
Ini benda yang tidak akan salah sampai bila-bila pun. Ini sini kena faham. Ya, jadi baik. Kita kata tadi, kita baca panduan Allah Ta'ala sebut di situ, aku telah sempurnakan bagi kamu cara hidup kamu. Mana peraturan kamu. Jadi kita ni sebagai orang yang beriman, kerana dia mesti orang beriman, ya dah. Ataupun dia sentiasa mencari kebenaran. InsyaAllah bila cari kebenaran, dia akan beriman. Maka dengan beriman, apa saja yang ada dalam Quran itu insyaAllah selamat. Maka dia kata, Allah telah menyatakan bahawa Allah sebagai pencipta, ya tak? Maka bagi manusia yang dia ciptakannya, maka dia kata, aku telah sempurnakan bagi kamu cara hidup kamu. Nah, bila kita mengambil akal kita untuk memelihara benda tu, apa yang berlaku tu? Maknanya bagi kita orang beriman ni, yang kata cara hidup tadi, yang kemudian disebut sebagai Islam, yang kita mengaku kita Islam ni, mana cara hidup kita adalah sesuatu yang telah disempurnakan. Maknanya apa saja kita nak buat, Islam adalah satu cara hidup yang sempurna. Bila dah kata sempurna, adakah kita boleh tambah-tambah lagi? Nah, bila dah sempurna, kita nak tambah? Boleh? Tak boleh. Kalau kita tambah, mana kita nak kata tak sempurna. Nah, dan bila kata sempurna tadi, bolehkah kita kurangkan? Kalau kita kurangkan, kita salah kata ini terlebih. Bermula situ. Nah, pasal kalau kita beriman, kita kena faham benda situ dulu. Maka boleh, mau tak mau, sebagai orang yang beriman, yang telah diperintahkan mengambil Islam sebagai cara hidup, yang disebut tadi abana innad dina indallahil Islam. Sekali lagi Allah bagi petunjuk kepada kita, kamu orang Islam, ingat, ya ada innad dina indallah, agama dan cara hidup yang Allah terima di sisinya ialah Islam. Ayat tadi wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha bagi kamu orang beriman Islam sebagai cara hidup. Kita duk kata tadi, kita hidup ni matlamat kita redha. Nah, walaupun kita kata syurga Allah, kalau kita syurga Allah, kena di dunia ni ada redha Allah. Nak redha Allah, kena beramal dengan perintah dia. Nah, dan perintah dia ialah yang dinamakan Islam. Dan Islam itu telah disempurnakan. Dan untuk menghidupkan Islam yang sempurna tadi, kita kena ada ilmu. Maka kerana nak syurga Allah tadi, langkah yang pertama setelah kita beriman ialah mencari ilmu. Tetapi kita tahu tujuan kita, duduk sini mencari ilmu, kita tahu tujuan kita. Bukan sekadar nak dengar, mengangguk, keluar, tak pegang juga. Dah, pasal kita tahu dah tujuan kita ialah nun di sana, syurga Allah. Dan untuk dapat syurga Allah, aku kena diredai oleh Allah. Untuk aku diredai oleh Allah, aku mesti beramal dengan perintah dia. Tapi nak beramal dengan perintah dia, saya perlu pada ilmu. Maka kita berkata, kenapa mengaji ni? Kerana nak syurga Allah. Orang mungkin tak faham apa maksudnya. Kerana Allah kata kalau nak syurga dia, dia kena redha. Orang tu tak faham lagi. Tapi kalau nak Allah redha, kena beramal. Kita di pejabat, kita kerja, tak kerja sungguh-sungguh ni, tak letih-letih ni, pasal apa? Anak kalau boleh nak naik pangkat. Nah, tapi kalau nak naik pangkat, anak kena cari kesukaan atau di-approve atau disukai oleh bos saya. Tapi untuk saya disukai oleh bos saya kena tunjuk kerja yang memuaskan. Dan kalau saya nak tunjuk kerja yang memuaskan, saya kena ada ilmu terhadap kerja-kerja itu. Jadi kita pun cari ilmu tu, kita pun bila diberi tugas, kita pun menyempurnakan tugas itu dengan cara yang terbaik. Akhirnya bos kita pun kata dia ni pekerja yang cukup baik, akhirnya dia naikkan pangkat. Nah, dia tak akan naik pangkat lagi. Aku kan suka budak tu, tapi naikkan pangkat jadi manager. Ada? Tak ada. Dia yang naikkan pangkat tu yang dia suka. Maka lebih-lebih Allah Ta'ala yang kata dia nak bagi syurga dia tu, dia ni langgar perintah aku, masuk dalam syurga. Nak? Pasal jalan yang ditunjuk dalam Al-Quran, yang dibawa oleh sunnah Nabi SAW, menunjukkan mana yang dia ambil ialah hamba dia yang tunduk dan patuh. Maka bermula di situ. Kita nak cari jalan ni, hari ni kenapa susah sangat ni? Nah, maka jawabnya kerana bermula kadang-kadang orang tu mengaji, dia tak tahu tujuan dia. Yang tak mengaji lagi tak tahu. Yang mengaji tak mengaji tu. Tak mengaji tu tuan-tuan, tuan-tuan lah kena sampaikan. Macam mana kata Nabi dalam khutbah yang terakhir, yang hadir aku sampaikan, tapi tolong sampaikan kepada yang tak hadir.
Jadi kalau kita tak sampai kepada tak hadir, kita besok akan ditanya. Ni benda-benda yang kita kena faham tentang Islam tadi. Yang kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kamu cara hidup kamu. Dah sempurna. Jangan kita nak pandai-pandai tambah, jangan nak pandai-pandai kurang. Kalau kamu tambah, kamu seolah cabar Allah, tak sempurna lagi. Kalau kamu kurang, kamu nak seolah cabar Allah. Allah, terlebih pula kamu buat. Mana tak beriman dengan ayat tadi, atau tak mengambil ayat tadi sebagai panduan. Jadi bila kita kata begitu, maka agama Islam itu ialah agama yang Allah redha. Yang Allah Taala kata, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian ambil lagi satu ayat Allah Taala sebagai panduan. Allah kata, sesiapa di kalangan kamu yang mencari dan menghidupkan cara hidup yang selain daripada Islam, tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat besok kamu golongannya rugi. Nah, jadi bila kita gabungkan benda ni, kita dah tahu dah, kalau kita buat nanti sesuatu yang selain daripada perintah Allah Ta'ala, kita berkemungkinan di sana besok akan rugi apabila didapati amalan kita itu bukan daripada Islam. Nah, ni pasal apa ni, maza apa yani intimai lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, ni dah patiyaqan, ni dah kita baca kitab tu. Bermula dengan iman itulah yang membawa kepada amalan. Tetapi iman kepada Islam tadi ialah dia beriman satu cara hidup yang sempurna. Maka Nabi kata apa? Tuan-tuan ya, Nabi kata, ya Muaz, ala ukhbiruka ra'sul amri wa amudihi wa zirwati sanami. Wahai Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku nak beritahu kamu akan dasar hidup kamu, kemudian tiang dia, kemudian kemuncak penyempurnaan dia. Ya, jadi kita dah faham dah, dah beriman dah. Islam itu agama yang sempurna. Mesti kita udkhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu, baik kamu orang beriman, udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka jangan sekali-kali kamu ikut langkah syaitan yang akan menghasut kamu untuk mengurangkan atau melebihkan Islam yang dah sempurna. Ni maksud wala tattabi'u khutuwati syaitan tu, mana kalau kita tak buat, kita ikut syaitan. Kalau kita tambah, kita ikut syaitan. Sebab janganlah kamu ikut langkah syaitan. Kerja syaitan tadi nak merosakkan Islam kita. Bagaimana nak merosakkan Islam kita? Kurang atau tambah daripada yang dah sempurna. Siapa yang menyempurnanya? Pencipta sendiri, bukan manusia. Nah, pencipta dah semua macam kita tu kan. Allah sempurnakan kejadian kita. Nampak? Tapi Allah Ta'ala dah bagi kesempurnaan, dan dia bagi dah peranan tangan ni untuk makan. Nah, kita pun pergi, pergi interview, kita minta kerja. Bos kata, okey, saya sukalah awak ni. Boleh, nanti kita sebelum kita sign surat apa, jom kita pergi makan. Tiba-tiba dah time makan, orang guna tangan, dia nak guna kaki. Dia langgar fitrah. Bos dia kata, tak jadi lah ni, aku ingat nak bagi dia kerja, tapi tak jadi dah. Tak betul juga. Sebab langgar. Sebab bos dia tu, dia tahu dah, makan dengan tangan tu kesempurnaan. Jadi hari ini syaitan tu akan merosakkan sesuatu yang datang daripada pencipta tu sendiri. Yang paling tinggi ialah kesempurnaan Islam. Nampak? Jadi Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, aku akan khabarkan kepada kamu dasar hidup kamu, dan aku akan nyatakan kekuatan dasar itu, tiang dia, dan aku akan nyatakan kekuatan untuk sampai kepada kemuncak penyempurnaan dia. Padahal kita tahu dah, tapi ini nak ambil panduan daripada Nabi SAW, dan untuk menjelaskan lagi supaya kita faham, bukan sekadar kita mengangguk, tapi kita faham akan kedudukan kita, yang kita akan kata, tak buat aku hancur, buat aku akan bahagia. Maka kata Muaz bin Jabal, bala ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam, dasar kamu ialah Islam.
Nampak ada Islam tu Allah, wahyu Allah Ta'ala dengan pembawa wahyu itu Nabi SAW. Apabila dibaca ayat Quran, dibaca hadis-hadis Nabi SAW, dia cantik dan dia mencantikkan lagi, dia sempurna, menyempurnakan lagi. Tapi kalau ambil satu tuan-tuan, itu jadi. Sebab Quran ini hudan linnas, asal dah, asal. Tapi sesiapa yang dia guna akal untuk mencari sesuatu yang mulia, ya tak? Bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sedia ada, mencari kebenaran, dia akan selamat walaupun dia kafir. Kalau kita lihat sejarah, ya tak, yang kita dengar daripada mulut tuan-tuan badan sendiri, bukan dengar third party ke, tapi tuan badan. Hari ini zaman apa ni teknologi tu kan, cyber lah, boleh tengok YouTube macam-macam. Kita YouTube tengok macam-macam yang tak mengarut-ngarut. Cari YouTube yang orang bersyahadah. Cari YouTube kemuliaan Islam. Cari YouTube mukjizat Al-Quran. Nah, cari tu. Ini dia YouTube, kita cari benda-benda yang mengarut-ngarut kan, yang fitnah dan memfitnah antara satu sama lain. Sedangkan itu amat dilarang dalam agama. Kalau kita nak jatuhkan kezaliman pun dengan keadilan. Bukan boleh nak jatuh kezaliman kemudian kita tak tahu dasar. Apa kita nak naik sudah jatuhkan kezaliman? Zalim juga. Tak ada, Islam aja. Jadi cuba tengok. Jadi dia ni merupakan junior minister dalam Christianity. Mana menteri muda, mana dalam kawasan dia Illinois, Amerika Syarikat. Dia kata, saya pagi-pagi bila pemuda datang ke gereja, saya suruh baca kitab, kemudian saya bagi dia sermon, saya bagi dia, orang kata, khutbah saya. Nah, tapi pada masa yang sama, saya berasa ada yang tak kena dengan Bible ni. Kerana ada contradiction di dalam satu ayat dengan ayat yang lain. Apa tanda tu, tuan? Nah, apa tanda? Tandanya Allah Ta'ala dah mula nak bagi petunjuk pada dia. Itu satu nikmat yang paling besar. Hari ini kita dah duduk sini tuan-tuan, makna kita sudah dapat nikmat Allah. Kerana tanpa nikmat Allah, siapalah kita? Kalau kita ikut, gila orang ikut ayat pin, mana tak masuk akal. Tak masuk akal, tapi ada orang ikut. Sebab bila Allah tarik hidayah dan Allah sesatkan dia, maka dia akan jadi hina dan kehinaan yang tak boleh terima akal. Ayat pin pun ada orang ikut. Itu kemuliaan hidayah yang kita kena fikirlah. Ini dia kemuliaan kita, dan untuk memelihara kemuliaan itu kita kena ikutlah perintah yang memberi hidayah tu. Jadi pemuda tadi itu apabila dia mula berasa ada tak kena, dia tanya padri dia. Padri dia kata, kamu dalam Kristian ni jangan banyak tanya. Sebab it is very important di dalam Christianity. It's all about faith. Semuanya tentang keyakinan. Even if you cannot understand but have faith, kamu tak faham pun yakinlah. Nah, itu Kristian. Kalau orang Kristian kata, ada ustaz tu, saya nak jumpa. Saya kata, boleh. Saya buka YouTube, you listen to your own very junior minister of Christianity yang dia sudah berubah. Ya tak? Jadi bila dia dengar macam itu, hati dia tetap tak puas. Sebab orang bukan boleh cakap, orang yang mencari kebenaran, dia tetap rasa tak puas lah. Ya tak? Tiba-tiba yang kata petunjuk Allah Ta'ala tadi sudah mula menyinari hati dia. Hari Jumaat dia mendengar khutbah. Dia mendengar asalnya azan. Dulu dia tak suka, tapi hari itu dia pergi ikut. Kemudian dia dengar khatib itu berkhutbah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia orang putih dah, tak faham Arab. Inilah dia kata. Menyesal aku datang. Ini mesti ngata orang kafir. Ini mesti ajak orang Islam perang atas orang kafir. Pasal tak tahu Arab. Pasal dia duk beranggapan, dan kebanyakan manusia duk beranggapan, termasuk orang Islam duk beranggapan, Islam ni bukan agama yang benar. Seolah-olah Islam ni tidak boleh menyelamatkan manusia, termasuk orang yang Islam tadi. Yang kafir itu satu hal lah. Tak macam zaman Nabi. Nak ke mana tu? Kami dengar ada pemuda bernama Muhammad yang membawa agama. Kami nak pergi dengar. Jangan kamu dengar, dia tu tukang sihir. Kalau kamu dengar nanti kamu akan terpengaruh, sebab dia guna sihir. Habis semua orang ditakut-takutkan tentang keadaan Muhammad SAW, sampai orang pun langsung tak jumpa. Dengar pun tidak. Macam tu juga. Dia pun kata ini dia khutbah ni, kata orang Islam ni agama teroris. Tetapi itu sebab dia kena baca tu khutbah, kadang-kadang kena baca dalam bahasa yang difahami oleh orang, kecuali yang rukun-rukun tadi, maka dia terjemah. There is no God except Allah, yang dialah mighty creator, dia yang menghidup, dia matikan. Dia pemuda ni kata, ini adalah kalam atau kalimah-kalimah yang saya yakin padanya. Mana dia dapat benda ni? Nah, dia pun tunggu lagi. Ini kata petunjuk, ni dah cahaya kebenaran.
Dia tunggu, dia pun tanya. Habis selesai, orang balik tanya, Imam, yang kamu baca tadi daripada mana kamu dapat? Daripada Al-Quran. Quran kamu ada cerita tentang ketuhanan, dia kata. Pasal dia duk ingatkan Quran cerita untuk berperang ya. Ya ada, untuk melakukan keganasan. Ada. Dia kata ada tak dalam English version saya nak baca. Dia kata ada. Dan ketika dia nak bagi, ya tak, Tok Imam ni, khatib ni, dia nak bagi dakwah sikit. Tak dan buka mulut panjang, dia kata you keep your mouth shut. Dia kata, kau tutup mulut kau. Pasal manusia hari ni penuh dengan lies, penuh dengan penipuan. Ya tak? Kalau the Quran that you are saying now is the true word of God, let the Quran speaks for itself. Dia kata, kalau betul kamu kata ini Quran, kalam Allah, biar Quran ini menjawab untuk dirinya sendiri. Nah, malam tu, hari itu dia ambil, malam tu dia baca, besok dia bersyahadah. Itu Quran. Itu Quran. Kalau mencari kebenaran, pastinya akan dapati kebenaran itu dalam Islam. Yang Islam itu panduannya Al-Quran serta sunnah Nabi SAW. Nah, satu. Pasal dia sedang mencari, bermula dengan petunjuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia, walaupun tak ada orang, tak ada Ustaz Badrul Isyam ke, Ustaz Melayu ke, Ustaz Arab ke, begitu tak. Dia mencari kebenaran, maka dia kata biar Quran itu menjawab kebenaran yang saya cari. Dengan izin Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia bersyahadah dengan satu malam. Bukalah YouTube, tuan-tuan. Buka, dengar daripada mulut. Ni kita suka dengar pihak tiga. Oh, Apollo, Neil Armstrong masuk Islam. Suka kita orang masuk Islam. Tapi, ya tak? Bila saya cari, tak ada pun misalan dia. Kita cuma suka orang masuk Islam. Tapi Islam kita macam mana? Yang tengah hari ni kita nak bicarakan tentang Islam kita. Mana? Yang dah diberi panduan. Ya dah, untuk memimpin kita kepada jalan kerajaan. Betul, kalau kita orang nak pergi mana dah, GPS. Ikut GPS, insyaAllah sampai. Ya, tapi, dalam kehidupan kerajaan, itulah GPS kita, Al-Quran. Itulah GPS kita, sunnah Nabi. Ikut dia, pasti sampai selamat kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi disebut di situ. Dan saya nak sebut satu lagi. Orang yang baru, di dunia minister tu, bila dia terima Islam, maka dia membawa Islam tu kepada manusia, terutama orang-orang yang belum Islam. Cuma dia kata dalam masjid, ya tak, dia mencerita kebenaran kemuliaan sana. Dia kata malam bagi kita umat Islam. Masalah manusia hari ini di seluruh dunia, masalah yang dihadapi, ekonomi, sosialnya, ya tak, kebejatan masyarakatnya, semua masalah manusia hari ini yang dihadapi oleh dunia hari ini, ada jalan keluar di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Tapi malam umat-umat Islam hanya baca Quran, hanya baca hadis Nabi dalam masjid, tak dibaca kepada manusia. Itu yang berlaku hari ini. Bila pergi ke manusia, jangan cerita hudud, jangan cerita Islam lagi. Sedangkan itulah jalan penyelesaian. Peristiwa Isra wal Mi'raj, akal tak boleh terima. Akal beratnya ada satu malam berjalan Isra dan Mi'raj, satu malam. Lepas tu pula bila pagi tu yang tanya pada Nabi SAW, Abu Jahal. Muhammad, apa cerita? Abu Jahal, ini lagi musuh aku dah. Kalau aku cerita mampu aku. Tak ada sesaat pun Nabi ragu-ragu, kecuali Nabi menceritakan kebenaran itu. Walaupun tak diterima oleh akal. Abu Jahal dah, aku diisrakan, kemudian dimi'rajkan semalam, kemudian hari ini, pagi ini, subuh ni aku dah ada di Mekah. Abu Jahal kata, sudah. Ini peluang aku nak menjahanamkan ajaran Muhammad ni. Dia pun kata, Muhammad, aku panggil geng aku panggil geng kamu. Tolong cerita benda yang sama. Maka datanglah buat Quraisy kafir tadi, dan datanglah orang-orang Islam yang sudah beriman, yang ada kategori dia, yang lemah, yang tak kuat, dan yang kuat tu tak datang. Iaitu Abu Bakar Siddiq. Maka dia kata, Muhammad, sekarang aku dah himpun. Maka Nabi pun cakap, sikit pun dia tidak ragu untuk menyatakan, walaupun kalau kita hukum akal yang ini jangan cerita saya nanti dulu, orang tak boleh terima ni. Dah Nabi terus cerita, sehingga orang kafir Quraisy lagilah sesat dia. Orang yang iman dia kurang, murtad balik. Orang yang iman lebih sikit tapi kurang daripada benar tadi, ragu-ragu. Muhammad ni tak pernah bohong, tapi cerita ni tak boleh diterima. Dia ragu-ragu, dia tak murtad. Tapi ada murtad. Abu Jahal kata, tengok kita dah berjaya. Tapi masih belum lagi, kerana kita belum dapat teman rapat dia untuk menyatakan keraguan. Maka dia pun cari Abu Bakar. Abu Bakar, kamu dengar ke dah? Apa dia? Muhammad kata Isra wal Mi'raj, satu malam, pagi dah ada sini. La ilaha, dia tak kata la ilaha illallah, dia kata gila Muhammad ni lah.
Dia kata Muhammad ke kata? Ya, kalau Muhammad kata, itulah kebenaran. Kamu percaya Abu Bakar? Bukan takat itu, lebih pada itu aku percaya. Nampak tak? Ini iman. Allah Ta'ala yang maha agung hidup dalam hati. Sehingga dia bukan percaya kerana Muhammad. Kerana dia percaya Tuhan Muhammad itu, nothing is impossible. Kun fayakun. Ni, hatinya. Menyatakan benda yang mustahil, Nabi tetap menyatakannya. Kerana di sini, Tuhan yang maha agung. Kita ni, nak bawa Quran seperti mana kata pemuda yang bersyahadah tadi. Malah ini dia jalan penyelesaian manusia. Tapi manusia kita baca benda ni hanya dalam masjid, kita baca dalam surau, kita baca masa tahlil apa semua, kita tak baca masa kita buat sambutan-sambutan Maulid Rasul, tapi kita tak bawa kepada manusia. Sedangkan ini panduan untuk mengeluarkan manusia daripada kebejatan hidup yang penuh dengan kehancuran. Jadi kita nak sebut Islam dekat kawan-kawan kita pun ragu. Jadi kita kena kata, tuan, saya nak cerita pada kamu tentang Islam. Nanti dia tak, macam mana boleh tak terima Islam Mi'raj pun Nabi cerita. Ini kan Islam, kita tak nak cerita. Malunya saya mengaku sebagai pengikut Nabi SAW. Yang kita duk sambut Isra Mi'raj tiap-tiap tahun, yang kita tahu Nabi duk cerita tanpa sedikit pun ragu. Kita nak cerita benda yang manusia akan terima, ialah hukum akalnya. Sebab kalau kita cerita, tuan-tuan tu, ragut tu tak selesai-selesai. Kalau kita laksanakan hukum Islam potong tangan, yang ragut itu tak boleh ragut lagi. Cerita 2-3 kali, lama dia kata, betul lah. Kenapa? Tu yang ada satu perempuan tu, apabila dia pergi satu dia, kamu tak takut ke Islam ni? Dia kata, apa aku nak takut? Sekarang nak tanya, yang kena potong tangan tu pencuri, ada siapa dia? Dia kata pencuri. Dan saya bukan pencuri. Tak? Dan kalau pencuri dah kena potong tangan, orang lain pun tak berani. Siapa yang kita nak takut ni? Apabila kita nyatakan, dan dia sudah ada tanda-tanda nur keimanan atau nur hidayah Allah Ta'ala. Tapi kita kan? Baik. Kita pergi balik tadi tuan, Ra'sul Amril Islam, itu dasar kita. Tak? Islam telah sempurnakan. Maka dengan itu Nabi pun kata, dasar hidup kamu ialah Islam. Apa maknanya? Sekarang masa kita nak cari kepahaman. Kita dah beriman, kita dah yakin, dan kita akan menyatakan bahawa Islam itu agama yang sempurna. Demi Allah kami takkan tambah, demi Allah kami takkan kurang. Sebab kesempurnaan itu datangnya daripada pencipta. Kalau kami tambah, seolah kami cabar Tuhan kami, seolah-olah tak sempurna. Kalau kami kurang, seolah-olah kami nak kata Tuhan kami, Tuhan yang tak tahu, sehingga dia melebih-lebihkan. Jangan. Jadi kita, maka kita ikut. Nabi kata, dasar kamu ialah Islam. Apa makna? Baik, kita tanya. Kita nak cari rezeki halal. Apa dasar dia? Islam lah. Pasal Nabi kata Ra'sul Amril Islam. Jadi kita dengar Ra'sul Amril Islam, letak Islam. Kita mula tanyalah akal terminan. Saya ni nak mencari rezeki yang halal. Dasar dia apa? Dasar dia Islam. Maka untuk menjalani akan mencari rezeki yang halal, yang dasarnya Islam, maka saya mesti ada ilmu tentang mencari rezeki yang halal daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Sebab dasar dia ialah Islam. Saya nak menikah kahwin. Saya nak menikah kahwin, apa dasar dia? Islam. Maka untuk menjalani perjalanan nikah kahwin atas dasar Islam tadi, maka kena ada ilmu tentang perkahwinan dalam Islam yang diambil daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi SAW. Kita nak berniaga, apa dasar dia? Islam. Maka kena ada ilmu perniagaan dalam Islam yang diambil daripada mana? Panduan yang diturunkan, iaitu Al-Quran, sunnah. Apa lagi? Tolong cakap. Semuanya dasarnya nak berkawan. Apa dasar dia? Islam. Maka ada ilmu untuk mencari kawan dalam Islam yang diambil daripada Quran dengan sunnah. Maka dalam Quran kata, cari penaga dada sebagai kawan. Cari orang yang kuat supaya kamu boleh jadi kuat dalam agama. Tapi dalam Quran kata, bagi yang penaga dada tu jangan lari, pergi dakwah, tolong dia. Itu bukan jadikan kawan. Nampak? Kita nak membina negara yang mulia. Apa dasar dia? Islam. Maka kena ada ilmu tentang satu negara yang diambil daripada Islam, yang puncanya daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Mudah dah nak faham? Mudah. Tapi pasal kita duk dengar Ra'sul Amril Islam, tuan-tuan, Nabi kata dasar kamu Islam, full stop. Bukan, koma. Semikolon. Cari ilmu, dapat satu ilmu, semikolon, jangan titik lagi. Pasal ilmu Allah terlalu luas. Mencari rezeki yang halal ni penting tak? Penting. Mana tahu? Panduan Nabi, afdalul a'mal ala zahril ardi salasatun.
talibul ilmi wal jihad, kemudian wal kasbu minal halal. 3 amalan yang dituntut di atas muka bumi ini yang akan membawa kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Yang pertama, mencari ilmu. Jadi kita kata, banyak sangat suruh cari ilmu ni untuk menyempurnakan Islam yang sempurna. Bolehkah saya dalam keadaan tak cari ilmu atau tidak konsisten mencari ilmu dapat menyempurnakan Islam yang sempurna? Tentu jawapannya tak boleh. Tak. Pasal dia sebut talibul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Ngaji itu mencari ilmu itu untuk apa? Baik, kita dah tahu dah. Sebab Ra'sul Amril Islam, kita cari ilmu tadi ialah untuk menyempurnakan hidup kita yang dasar dia ialah Islam. Kita linkkan balik, kita sambungkan balik. Dia rantai yang dia tali menali, dia tak putus. Itu rosak tu. Nampak tak? Jadi balik pada tadi, maka Islam semuanya adalah ilmu Islam. Kalau kita kata kita nak nikah kahwin ni dasar dia Islam, okey, tak apa. Maka kita pun nak buat apa? Nak buat bagi makan, dasar Islam kata boleh. Nak buat bersandik, nanti dulu dasar dia Islam, tengok boleh ke tak boleh. Boleh buat lah. Tapi kan tak boleh, tinggal. Sebab dasar dia Islam. Baik. Nak kukuh ni, tak dan tuan-tuan ni tak, ya? Nak kukuhkan kekuatan dasar Islam tadi. Ya tak, pasal Islam tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ambil ayat tu. Allah kata hari ini aku sempurnakan Islam kamu. Dengan itu kita tidak akan mengambil selain daripada Islam yang dah sempurna. Bila sebut bid'ah ialah sesuatu yang kamu ambil benda baru, tambah. Sebab dia kata mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Sedangkan agama itu telah disempurnakan oleh pencipta itu sendiri. Itu maksud tadi. Kalau kita tengok nak tahu bid'ah, dia sesuatu yang baru. Kalau bukan sesuatu yang baru, maka dia boleh. Sebab Islam yang sempurna yang boleh kita buat ialah mencantikkan apa yang ada dalam Islam yang sempurna. Itu bukan bid'ah. Betul? Kita sambut Isra' Mi'raj untuk meningkatkan keimanan kita. Maka itu mencantikkan iman dalam Islam. Maka itu adalah sesuatu yang dituntut. Isra' Mi'raj sekadar perbuatan budaya yang tidak meningkatkan keyakinan, maka dia sudah tidak menunjukkan iman dia kepada kerasulan, iman dia pada Isra' Mi'raj, maka dia satu yang bid'ah, dia sesuatu yang merosakkan. Ni nak nilai dengan ilmu tadi, ya tak? Baik, nak mengukuhkan akan dasar Islam kamu tu, amuduhus solat, tiang dia ialah solat. Oh ya Allah, ya Tuhan kami, rupanya kami solat ni bukan saja-saja nak jadi tiang yang kukuh untuk kehidupan Islam yang sempurna. Nah, ada tujuan dan maksud. Itu Nabi kata, lam yantahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bughda. Siapa yang solat dia tidak mencegah dia dalam kehidupan itu daripada fahsya' dan munkar, maka Allah tidak tambah atas dia kecuali bertambah jauh. Allah, kita kata panduan daripada Nabi yang menyuruh kita apa? Untuk kita menjaga solat. Jangan baca je, oh itu dia itulah, itu dia. Duk kata orang, itu solat tu, tapi perangai tu. Jangan kata orang dulu, kata kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum, nak pelihara diri kamu. Dan ahli kamu nak bertemu dengan Allah. Kita duk sibuk dengan orang sampai kita lupa diri kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab kita ngaji ni untuk siapa? Untuk kita. Bukan ngaji nak kata orang, ngaji untuk memuliakan supaya hidup kita di atas jalan yang benar, Allah redha, dan kita insya-Allah dunia kita bahagia, akhirat juga kita bahagia. Itu tujuan kita. Sebab kita tak mahu orang mengaji nak kata orang. Ya nak, tetapi membantu orang dengan kita menegakkan keadilan, membantu masyarakat dengan kita memberhentikan kezaliman, itu tanggungjawab dalam Islam yang sempurna. Tapi sebelum kita nak menyelesaikan itu, Islam dalam diri kita kena mulia dulu. Nah, itu sebab ada satu perempuan tu, kakak ipar kepada Tony Blair, dia masuk, dia terima syahadah melihat kehidupan muslimah yang ada di Palestin, yang walaupun dalam keadaan hidup dia ditekan, dihalang apa semua, mereka menghidupkan sifatnya mulia. Tapi kalau datang Malaysia kan, tak jadi, pasal banyak version. Yang pakai tudung labuh ada, pakai tudung t-shirt dengan pendek ada, yang pakai baju ketat-ketat ada, yang tak tudung langsung ada, yang telanjang pun ada. Nak baru ni ada pakai baju mandi ya. Masuk itu dia bubuh dalam pulak dia. Kata orang tu, I don't care. Saya tak peduli tuan. Jadi kalau orang datang sini nak terima jalan Islam, dia pening kepala. Mana satu aku nak pilih lah. Tapi kakak pada Tony Blair, dia terima Islam bila dia hidup bersama dengan golongan Palestin. Pemberita yang terima bersyahadah, dia ditawan oleh Taliban melihat kemuliaan tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Jadi balik pada tadi tuan-tuan, solat.
Kalau banyak pengajian solat. Jadi kalau kita nak solat itu jadi tiang, yang ada dalam satu hadis yang disebut secara ringkas sungguh, pasal hadis tu banyak, dia secara ringkas, dia kata naiklah solat itu dalam keadaan putih melepok, dia kata hafizakallah kama hafiztani, dan naiklah solat dalam keadaan hitam legam, maka dia kata dayya'akallah kama dayya'tani. Dua keadaan kita semayang ni, ada dua keadaan, sama ada putih melepok atau hitam legam. Yang putih melepok ini ialah satu solat yang dipelihara. Solat itu kata kamu yang mendirikan solat, kamu akan dipelihara oleh Allah sebagaimana kamu pelihara solat. Yang hitam legam, dayya'akallah kama dayya'tani, kamu akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kamu siakan solat kamu. Jadi kita nak yang dikata pelihara kita, tapi nak Allah pelihara kita, syaratnya kita kena pelihara solat. Kalau tidak, nanti Allah akan sia-sia kita kerana kita mempersia-siakan solat. Jadi kita yang nak menyempurnakan Islam tu, cara hidup tadi, yang akan memelihara kekuatan dengan tiang tadi, kita yang mana? Kita nak yang putih melepok. Kita nak yang Allah akan pelihara kita. Syarat dia kita pelihara solat. Dengan apa kita nak pelihara solat? Ilmu. Saya nak tegang tuan-tuan, ilmu. Sebab hari ni manusia ikut dan. Hari ni saya mengaji, besok saya tak mengaji. Jangan. Sebab kita nak menyempurnakan kekuatan-kekuatan yang lain, dia bermula dari ilmu. Semuanya nak ilmu. Nak jadi bapa ilmu, nak jadi suami ilmu, nak jadi isteri ilmu, nak jadi manusia yang mulia dengan ilmu. Tuan-tuan, jadi cari, ya tak? Bukan payah nak tunggu, kita nak cari bab-bab solat dah. Bila ada orang mengajar, tiba-tiba kita pun dia kata ada soal jawab. Kita pun kata, Ustaz nak tanya Ustaz, solat kita ni Ustaz, bukan saja-saja Ustaz, macam kita tahu dah hadis Nabi, dia kata jadi kekuatan, jadi tiang. Dan disebut di situ, dia kata Allah akan pelihara kita kalau kita pelihara solat. Ustaz boleh tak bagi 2-3 jalan macam mana kita? Tanyalah. Jangan tunggu bab, Ustaz ni mengajar bukan bab solat, tak boleh tanya. Tak ada. Kalau ada ustaz kata, anda tak jawab itu bukan dia. Ya tak? Asal dibuka dia soal jawab, apa saja tentang kehidupan, dia kena jawab. Kalau dia tak faham, dia kena rujuk balik untuk jawab. Sebab Rasul Amril Islam. Semua urusan kamu semuanya, dasar dia Islam. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, apa dia? Wazir waktu sanamil jihad. Kamu nak sempurnakan dasar Islam tadi. Setelah kamu bina tiang yang kukuh tadi, kamu hendaklah berjihad. Apa makna jihad? Kita kena buat dalam keadaan bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Kena kadang-kadang paksa diri kita, kerana kadang-kadang kita malas. Dah ada ilmu, nanti dululah. Paksa, itu namakan jihad. Jihad lawan hawa nafsu. Jihad lawan bisikan syaitan. Bersungguh-sungguh bila dah dapat ilmu, bersungguh-sungguh beramalkan dengan ilmu tadi untuk mencapai keredaan. Akhirnya Allah akan beri nikmat syurga dia, insya-Allah. Ya, saya rasa sekadar itu yang mampu saya sampaikan. Tapi pegang, tuan-tuan, Islam sudah sempurna. Mari kita ajak diri kita, anak-beranak kita dan orang yang dekat dengan kita, jangan ditambah, jangan dikurang. Itulah kesempurnaan yang telah ditentukan oleh pencipta manusia. Bagaimana kita nak menyempurnakan Islam tadi? Dengan kita menghidupkan sunnah Rasulnya yang kita akui kebenarannya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita bawa pula pada hadis Nabi kata dasar kita yang Islam yang sempurna. Nak membina kekuatan dasar tadi, solat kita dipelihara, dan setelah kita bina kekuatan solat, berjihadlah sepanjang masa memastikan ilmu itu dihidupkan, iaitu ilmu Islam tadi. InsyaAllah Allah akan mendatangkan pertolongan. Sebab saya nak habis dengan hadis yang tadi yang saya baca 3 benda tu, untuk motivasi bagi kita. Bukan saja-saja Nabi kata talibul ilmi habibullah wal mujahidu waliyullah wal kazibu minal halal karimun Allah. Yang tadi amalan yang dituntut iaitu apa dia? Apa ni? Yang pertama tadi mencari ilmu, kedua tadi jihad, ketiga mencari rezeki yang halal. Nabi SAW kata, siapa yang dalam keadaan mencari ilmu ini habibullah, menjadi kekasih pada Allah. Siapa yang berjihad untuk menegakkan ilmu Allah, waliullah, menjadi orang yang dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang dengan ilmu tadi secara berjihad, mencari rezeki yang halal, tolak semua yang haram, karimun Allah, Allah akan muliakan kehidupan dia sepanjang di dunia ini. Dan itulah dia jalan kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selepas sembahyang pada zuhur, kita akan mengadakan